Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak murid semua? Kita harap semua sihat walafiat, berada di samping keluarga tercinta. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bidang adab. Bidang adab pelajaran 19. Tajuk dia apa? Rehlah merehatkan minda. Rehlah, cara sebutannya rehlah, bukan rohalah. Rehlah merehatkan minda. Cuba tengok gambar rajah yang pertama tu. Apa dia tengah buat apa? Dia tengah pergi expo percutian dan pelancongan. Maksudnya dia nak pergi melancong. Jadi cuba tengok kotak yang warna pink tu. Dia cakap apa? Pulau Sipadan biru lautnya, tarikan pelancong di seluruh dunia. Mari teroka hargai nikmatnya, agar subur iman di jiwa. Maksud dia dia nak pergi melancong ataupun bercuti untuk melihat ciptaan Allah, ciptaan Allah, tempat-tempat yang menarik. Okey, kita tengok muka surat 172. Teliti dan fahami. Dia kata maksud rehlah. Apa yang dimaksudkan dengan rehlah? Maksud rehlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Dia cakap rehlah ni kita pergi melawat atau bercuti ataupun melancong, berkunjung ke suatu tempat yang kita tak pernah pergi. Kita pergi untuk apa? Untuk melancong, kita nak mengembara, kita nak tahu tempat tu, menjelajah ataupun berkhemah. Tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, kita pergi melawat dia. Kita nak tengok keadaan dia, macam mana tempat dia, suasana dia. Tu dimaksud rehlah. Dalam Quran ada sebut dalam surah Quraisy, ayat dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Maksudnya iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maksudnya kat ayat Quran ni, pada zaman dulu mereka ni berlaku pergi ke tempat tu untuk berurus niaga, untuk berniaga. Dia pergi pada musim sejuk, dia pergi ke negeri Yaman, dan pada musim panas dia pergi di Syam. Dia akan berubah-ubah tempat tu. Maksudnya dia pergi untuk melakukan sesuatu, pergi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi cuba tengok info yang kat bawah tu. Info, jarak perjalanan sejauh 2 marhalah, yakni kira-kira 91 km, dikira sebagai musafir. Kalau kita pergi suatu tempat yang jauh melebihi jarak perjalanan sejauh 2 marhalah, yakni kira-kira 91 km, dikira sebagai musafir. Kalau kita pergi mana-mana tempat yang jauh melebihi 91 km tu, kita dikira musafir. Apa yang kita tahu kelebihan orang musafir ni? Dia boleh solat jamak qasar. Dia pendekkan solat tu. Tu kelebihan orang-orang yang musafir. Baiklah, jom kita tengok muka surat 173, adab-adab rehlah. Yang pertama, berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. Kita kena ingat sesuatu benda yang kita buat tu, kita kena niat kerana Allah. Innamal a'malu binniyat. Kita kena niat. Sesuatu perbuatan yang kita nak lakukan tu, kita niat, baru dikira sebagai ibadah. Contoh kita nak belajar ni, kita niat, ya Allah, aku belajar ni kerana Allah. Kita niat.
sesuatu perkara yang kita nak lakukan tu kita mesti niat. Tak kira lah suatu benda yang baik lah. Kalau saya benda-benda yang buruk kita pun nak niat kerana Allah. Yang kedua, bermulakan perjalanan rihlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Kita kena disunatkan menunaikan solat sunat musafir. Yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Kita nak bercuti ni, nak pergi melancong, tempat yang sesuai. Kita pergi, contoh kita nak pergi bercuti tepi pantai, tapi tepi pantai tu ada orang melakukan maksiat, ada kedai-kedai arak. Kita kalau boleh kita elakkan. Kalau dekat Malaysia ni alhamdulillah lagilah terjaga. Kalau dekat luar negara tu dia orang bebas, jadi kita kena pilih tempat-tempat yang bersesuaian. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna supaya marwah terpelihara. Kita kena tutup aurat kita. Janganlah kita pergi tepi pantai yang lelaki pakai seluar pendek nak mandi tepi pantai tu. Aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Kita kena jaga aurat kita. Dan perempuan pun sama lagi perempuan. Yang kelima, mendapatkan keizinan ibu bapa. Yang ni kalau kita pergi aktiviti dekat sekolah lah. Dekat sekolah tiba-tiba khemah ke, pergi lawatan ke, kita kena izin dengan ibu bapa. Yang keenam, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Mata kita kena jaga, jangan tengok-tengok benda yang maksiat. Telinga pun sama. Kita jaga anggota kita daripada terlibat daripada melakukan maksiat dan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Semua tempat ni kita kena agung. Contoh kita pergi pulau ni terbentang luas, cakap subhanallah, hebatnya ciptaan Allah. Kita kena agungkan. Semua tempat, semua ada kat dunia ni, semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tujuh, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Yang ni penting. Solat ni penting. Tak ada alasan kita untuk tidak solat. Kadang-kadang kita tengah melancong, lalai apa semua, mandi lama semua, pergi pantai, lupa nak solat. Tak boleh. Solat kena utama walaupun kita berada di mana sekalipun. Dan yang ke-8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Kita kena agung. Kita kena kata je lah, subhanallah, hebatnya ciptaan Allah SWT. Laut terbentang luas tu Allah yang cipta. Langit terbentang luas tu Allah yang cipta. Gunung yang tinggi tu Allah yang cipta. Semua Allah, ciptaan Allah. Jadi kita kena agungkan ciptaan Allah SWT. Jadi apa yang Ustaz terangkan ni, Ustaz harap kamu faham lah, berkaitan dengan rihlah. Rihlah ni iaitu bercuti ataupun melancong ataupun pergi lawatan ke sesuatu tempat yang kamu tidak pernah pergi. Okey, baiklah. Jadi setakat itu sahaja penerangan Ustaz. Nanti Ustaz akan bagi latihan dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.